Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada rakan-rakan CBO yang dikasihi sekalian. So, bertemu kembali kita di dalam sesi EBLC Product, yang mana pada malam ni kita pun ada topik yang cukup menarik. Jadi sebelum kita bermula, saya ingin ucapkan tahniah syabas kepada anda yang hadir pada malam ini. Selamat datang ke sesi EBLC ini. Dan hari ini saya agak gembira bila tengok di dalam ruangan Zoom ada pelbagai para CBO sekalian, datangnya bukan daripada satu tempat, dan kata daripada Malaysia sendiri, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Semua tahniah kepada anda kerana hadir pada hari ini. Dan juga kita ada tim Brunei. Okey, dan yang paling mengejutkan saya pada malam ini, saya nampak ada ramai tim daripada Singapura datang join dengan kita pada malam ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada semua. Yang mana ada buka video boleh lambaikan tangan, terutamanya daripada Singapura. Okey, selamat datang untuk sesi kita pada malam ini. Okey, kita tahniah-tahniah, saya nampak ada 2-3 orang yang lambaikan tangan. Okey, jadinya untuk malam ini kita ada satu topik yang menarik yang seperti mana saya beritahu tadi, iaitu berkenaan dengan produk probiotik yang sangat sinonim dengan kesihatan usus terutamanya, ya. Okey, jadinya sebelum kita bermula pada malam ini, izinkan saya kongsikan beberapa update terlebih dahulu. Okey, sebentar saya share skrin, ya. Okey, so topik kita pada malam ini adalah perut sihat, imun kuat dengan probiotics. Dan saya bukanlah speaker untuk topik ini kerana kita ada seorang insan yang luar biasa yang akan berkongsikan dengan anda tentang ilmu berkenaan dengan probiotics ini. Okey, jadi sebelum kita bermula, sedikit update untuk anda. Untuk package NEI2 ataupun lebih dikenal ataupun nama penuhnya Network Expansion Incentive Network Expansion, yang mana telah berlangsung akan terus berlangsung sehingga pada penghujung tahun ini. Ada 3 package pilihan, terutamanya untuk mereka yang baru nak berjinak dengan CNI, baru nak menjadi seorang CBO. Okey, iaitu package LEF, produk killer kita bersama dengan Ecstasy, ataupun package LEF bersama dengan Royal Vitacy 2 botol, ataupun LEF bersama dengan Neoganic. So package ini, mana-mana package harga dia RM200, di mana para prospek yang baru nak jadi CBO akan mendapat penjimatan yang besar di situ apabila mula menyertai CNI sebagai seorang CBO melalui package ini. Dan ianya tidak terhenti setakat itu saja. Anda selaku referral mereka akan berpeluang mendapat NEI2 ni, insentif ini, sebanyak RM50 untuk setiap satu package yang berjaya dijual ataupun apabila ada CBO baru di bawah anda join dengan package ini. Dan yang lebih istimewanya lagi, untuk package ini, dengan setiap 5 package ataupun 5 orang CBO baru membeli dengan package yang sama, anda akan dapat ekstra sebanyak RM50 lagi dalam masa bulan tersebut. Okey, tapi untuk melayakkan anda menikmati insentif ini, anda perlulah mengekalkan pembelian sebanyak 100 personal PV atau PSPV untuk bulan tersebut. Dan yang best lagi, untuk insentif ini kita akan bayar secara mingguan. Jadi kalau untuk anda dapat pada minggu yang pertama, anda nak terus dapat, anda kata anda dapat refer 5 orang, anda akan dapat 5 darab dengan 50, anda akan dapat 200.5. Okey, so dalam masa minggu yang seterusnya kami akan bayar apabila syarat 100 PSPV telah anda penuhi. So kalau nak pastikan anda dapat mingguan, daripada awal bulan anda dah kena ada pembelian sebanyak 100 PSPV. Manakala untuk insentif tambahan, setiap 5 CBO baru itu akan dibayar secara bulanan melalui bonus bulanan anda.
Okey, so ini adalah satu promosi yang tak patut dilepaskan kerana tahun ini, tahun lepas kita ada juga NAI 2 tapi terhad kepada satu pakej sahaja iaitu ADF dengan ekstasi. So tahun ini kita dah kembangkan kepada 3 pakej dan yang terbaru bermula daripada bulan Ogos 2023 tambah lagi satu pakej iaitu ADF bersama dengan Omega 3. So kalau yang mana mempunyai prospek lelaki yang berusia 30 tahun ke atas, itu adalah antara pakej yang patut anda promokan. Okey. Dan seterusnya kita juga bukan saja terhad kepada CBO baru, anda selaku seorang CBO pun layak untuk menikmati harga yang sama untuk pakej-pakej yang telah saya sebutkan, tiga-tiga pakej tadi. Yang mana untuk pembelian ulangan ini sama kelayakan referral kena ada 100 PHPV dan sama juga untuk upline yang berjaya di bawahnya ada downline yang membuat pembelian untuk pakej ini, anda akan mendapat RM50 dengan syarat ada pembelian 100 PHPV untuk bulan tersebut. So ini adalah yang terbaru. Kalau dulu ada prasyarat dia untuk AM dan juga bukan AM RM25, RM25. Tetapi yang terbaru ni bermula daripada 1 Ogos untuk pakej ini pembelian ulangan, walaupun anda belum bergelar AM lagi tetapi anda juga layak menikmati insentif sebanyak RM50. Okey, dan seterusnya untuk CBO baru, pastikan jika anda mempunyai CBO baru di bawah anda, dalam 3 bulan yang pertama jangan lupa share dengan mereka bahawa mereka ada voucher istimewa iaitu 3 keping e-voucher pengenalan dan juga 3 keping e-voucher eksklusif. Untuk e-voucher pengenalan, pembelian melebihi RM55, pembelian minima RM50, mereka akan layak untuk menebus satu ubat gigi kecil yang bernilai RM5.20. Manakala untuk pembelian minima lebih daripada RM80, mereka layak untuk menebus satu fire cess yang bernilai RM9.90, dan jika lebih daripada RM100, maka mereka layak untuk menebus satu vis ubat kumur yang bernilai RM14.50. Namun harus diingatkan, ianya hanya sah ataupun mereka hanya layak menebus produk-produk ini dalam tempoh 90 hari selepas menjadi seorang CBO sahaja. Okey, dan yang kedua dan ianya adalah untuk pembelian mana-mana produk yang dalam CNI kecuali produk-produk promosi. Dan untuk 3 keping e-voucher eksklusif yang ni berbeza sikit kerana ini terbuka kepada produk kategori-kategori yang tertentu. Untuk pembelian minimum 100 PV pembelian produk siri 01 ataupun lebih dikenali kategori makanan kesihatan, dalam satu invoice mereka layak menebus satu Royal Jelly Vitamin C yang bernilai RM49. Manakala untuk voucher yang kedua, pembelian minimum 100 PSPV dalam kategori produk siri 06 ataupun bersikap untuk penjagaan kecantikan, mereka layak untuk menebus satu lipstick iris secara percuma. Dan yang terakhir lagi, istimewa untuk para CBO baru, bila join di CNI dalam tempoh 90 hari, bila mereka beli Water Life Hot Spring, mereka layak untuk mendapat diskaun sebanyak RM200. Jadi untuk ketiga-tiga keping e-voucher eksklusif dan 3 keping e-voucher pengenalan, keseluruhannya mereka akan mendapat penjimatan sebanyak RM309. Jadi kalau mereka join ahli melalui pakej 50 ataupun 200, mereka tetap akan mendapat e-voucher yang sama. Dan mereka, jika mereka menggunakan sepenuhnya voucher tersebut, mereka save sebanyak RM309, iaitu satu jumlah yang besar. Ini khas untuk mereka yang baru. Manakala anda kalau dah lama dah jadi ahli, anda tak layak untuk dapat e-voucher yang saya sebutkan tadi. Okey, itu sedikit update daripada saya. Jadi untuk sebelum kita bermula, sedikit ingatan mesra kepada anda. Okey, pastikan mikrofon ditutup untuk supaya tidak mengganggu kelancaran
program kita pada malam ini. Dan jika tidak menggunakan nama sebenar, kalau boleh anda tolong rename nama anda di dalam Zoom anda, ataupun anda boleh apa orang cakap, boleh minta para admin kita untuk rename dengan menaip nama anda di dalam ruangan chat box. Dan sepanjang sesi ini berlangsung, kerana di pertengahan dan di penghujung sesi kita akan ada sesi soal jawab. Jadi kalau ada sebarang kemuskilan ataupun ada sebarang pertanyaan, kami harap tanpa malu, tanpa segan, anda boleh typekan dalam ruangan chat box, dan insyaAllah apabila sampai ke sesi soal jawab, kita akan bacakan soalan anda dan saya akan minta pakar kita untuk menjawab kemuskilan anda tersebut. Okey, jadinya saya pun tak nak melengahkan masa. Macam saya bagi tahu tadi, kita ada banyak benda yang kita nak kongsikan dengan anda malam ini berkenaan dengan satu produk yang cukup istimewa ini, iaitu produk probiotics. Dan bersama dengan kita adalah pakar pemakanan CNI, iaitu Dr. Zaidi. Dipersilakan Dr. Zaidi. Baik, terima kasih kepada Cik Rizwan kerana pada malam ini menjemput saya untuk kita bicarakan satu topik yang sangat menarik, iaitu perut sihat imun kuat dengan probiotik. Kita nak kupas lebih mendalam. Ya, luar biasa. Semua orang cakap penyakit kebanyakannya berasal daripada perut, betul. So bila perut kita okey, perut kita sihat, insya-Allah penyakit-penyakit yang berbahaya tidak senang menghinggapi, tidak senang untuk menghinggapi kita. Okey, jadinya kita nak tahu dengan lebih lanjut lah. Kebetulan Dr. Zaidi akan berkongsikan dengan kita pada malam ini. Kita nak tahu dengan lebih lanjut, kenapa dikatakan kesihatan itu bermula daripada usus. Okey, dipersilakan Dr. Zaidi. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua, para CBO yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Seperti yang Cik Rizwan katakan tadi, ramai CBO yang hadir pada malam ini, sama ada daripada Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Terima kasih saya ucapkan. Dan untuk kita mengupas tentang persoalan tadi, Cik Rizwan bertanyakan soalan yang penting juga, kenapa dikatakan kesihatan bermula daripada usus. Kita nak kupas terlebih dahulu. Sebenarnya dalam sistem pencernaan manusia ni, usus adalah merupakan pusat utama berlakunya penyerapan nutrien ke dalam badan. Okey, dalam sistem pencernaan ada banyak, bermula daripada mulut sehingga ke usus besar kita, sehingga ke rektum. Tapi yang memainkan peranan penting untuk pencernaan adalah usus kita. Okey. Dan untuk fun fact berkenaan dengan usus ni, sebenarnya usus manusia boleh berukuran sehingga panjangnya 7.5 meter. Okey, dalam badan kita terdapat dua jenis usus, iaitu usus kecil dan juga usus besar. Usus kecil panjangnya lebih kurang 6 meter, memang paling panjang, manakala panjang usus besar pula boleh mencecah 1.5 hingga 1.6 meter lebih. Bayangkan jika kalau kita letakkan pada konteks ketinggian, panjang usus besar kita saja boleh hampir sama dengan purata ketinggian rakyat Malaysia, iaitu sekitar 1.6 meter. Usus besar je dah sama panjang yang dengan sama tinggi dengan tinggi kita. Okey. Dan menariknya juga berkaitan dengan usus ni, dalam usus kita, ingin saya kongsikan kepada anda semua, dalam usus kita terdapat lebih daripada 500 jenis bakteria. Dengan 500 jenis bakteria ni, dengan jumlah keseluruhan bakteria dalam usus kita boleh melebihi 100 trilion bakteria. 10 kali ganda lebih banyak daripada sel-sel badan. Kalau kita katakan 100 trilion ni, kalau sekarang ni saya dengar trilion-trilion ni, bajet lah. Bertangan kewangan Malaysia dan sebagainya lah. Tapi itu boleh banyak sebenarnya dalam badan kita. 100 trilion bakteria. Okey. Dan dengan jumlah 100 trilion bakteria ni, ia memberikan berat kepada badan kita sehingga 2 kilogram berat badan. Okey. Sebagai contoh, berat badan anda 60 kilogram, 2 kilogram daripada berat anda merupakan bakteria ini. Okey, bakteria dalam badan anda. Bukan berat anda, berat bakteria dalam badan anda. Okey. Dan 2 kilogram berat
bakteria dalam badan kita sebenarnya lebih berat daripada jantung dan juga otak kita. Dua organ yang mungkin kita katakan lebih penting sebenarnya dalam kesihatan kita. Okey, berat jantung kira-kira hanya 300 gram. Manakala otak manusia kira-kira beratnya lebih kurang 1.3 kilogram. Dan untuk pengetahuan anda semua, berat organ yang paling besar dalam badan kita adalah hati, iaitu lebih kurang 2.5 kilogram. Jadi kalau bakteria ini, jika ia dikira sebagai organ dalam badan kita, ia menjadi organ kedua yang terberat dalam badan kita. Itu pentingnya kita untuk memelihara kesihatan usus kita, lebih-lebih lagi berkaitan dengan bakteria yang terdapat di dalamnya. Okey, berkaitan dengan persoalan Cik Rizwan tadi, kesihatan bermula daripada usus. Sebenarnya istilah ini ataupun perkataan ini sebenarnya telah bermula lebih daripada 2000 tahun lebih dahulu daripada ahli falsafah Yunani iaitu Hippocrates, yang mengatakan bahawa semua penyakit bermula daripada usus. Ingin saya kongsikan kepada anda kenapa kesihatan ini bermula daripada usus. Okey, jom kita lihat slide. Okey, ada beberapa sebab kenapa dikatakan kesihatan daripada usus. Ini saya kongsikan kepada anda, ada 4. Yang pertama adalah pentingnya usus kita kerana ia membantu dalam pencernaan dan juga penyerapan nutrien. Okay, usus kita memang terlibat penting dalam penghadapan dan juga penyerapan nutrien ataupun zat-zat makanan yang dari makanan yang kita ambil. Jadi, nutrien untuk yang diperlukan oleh seluruh badan untuk menjalankan fungsi normalnya, jika usus kita tidak berfungsi dengan baik, penyerapan nutrien tu boleh terjejas. Jika ianya terjadi, ia boleh membawa kepada masalah kesihatan secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keseimbangan bakteria usus yang baik. Okey, usus kita adalah merupakan rumah kepada populasi bakteria yang dipanggil sebagai mikroorganisma yang kecil ini. Okey, bakteria usus memainkan peranan penting dalam membantu juga penghadaman dalam memecahkan makanan kita kepada bentuk yang lebih ringkas. Ada bahan-bahan makanan yang tertentu yang memang badan kita suka untuk hadam, sebagai contoh vitamin B dan juga vitamin K. Okey, kedua-dua vitamin ini tidak dapat diserap sepenuhnya oleh badan jika keseimbangan bakteria dalam badan kita tidak berada dalam keadaan yang baik. Kemudian yang ketiga, kenapa dikatakan kesihatan bermula daripada usus? Kerana sistem imun kita, 70 hingga 80% sel imun kita berada dan juga berkait rapat dengan usus. Okey, sistem imun pada usus kita membantu dalam mengekalkan keseimbangan antara melindungi tubuh daripada patogen, iaitu mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okey. Jadi bakteria-bakteria ini boleh mengenali yang mana yang perlu dikeluarkan daripada badan yang dikira sebagai toksin dan mana yang untuk membantu untuk diserap oleh badan kita. Jadi gangguan dalam sistem imun pada usus ni boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan sebagai contoh alahan makanan, keradangan pada usus, sebagai contoh ada colitis ulceratif, okey, ulcer pada perut, boleh terjadinya keradangan jika keseimbangan usus dalam badan, keseimbangan bakteria dalam usus kita tidak terjaga. Okey, dan yang keempat, kenapa dikatakan kesihatan bermula daripada usus ini? Kerana usus kita membantu dalam pengeluaran bahan kimia dan juga hormon. Usus kita penting dalam pengeluaran beberapa bahan kimia dan hormon seperti serotonin. Serotonin ni merupakan neurotransmitter yang mempengaruhi mood dan juga emosi. Boleh kita lihat jika seseorang itu mengalami permasalahan berkaitan dengan usus, mood dan juga emosinya boleh juga terganggu. Jadi keseimbangan serotonin ni sangat penting sehingga ia boleh menyebabkan menjejaskan mood dan juga kesihatan mental kita. Jadi untuk memahami peranan penting yang dimainkan oleh usus
dalam kesihatan secara keseluruhan, kita boleh lihatlah ramai orang kini memang memilih kepada gaya hidup dan juga gaya pemakanan yang menyokong kepada kesihatan usus, termasuk bakteria baik, sama ada probiotics ataupun makanan yang mengandungi nutrien yang boleh membantu bakteria baik dalam badan kita berkembang dengan lebih baik supaya dapat memelihara kesihatan secara keseluruhannya, Encik Rizwan. Alright, terima kasih kepada Dr. Zaidi di atas penerangan yang cukup, apa cakap, cukup secara ringkas tetapi secara menyeluruh. Okey, jadinya tadi kita dah cerita, dah tahu kenapa kesihatan yang baik bermula daripada usus. Dan saya nak tanya soalan yang seterusnya adalah apa pula kaitan probiotics dengan usus kita ni, dan apa peranannya dalam badan kita. Dan seterusnya saya juga dengar tentang prebiotik. Prebiotik dia, adakah ianya sama macam probiotik ataupun dia berbeza? Okey, sila Dr. Zaidi. Baik, Encik Rizwan. Okey, banyak persoalan dalam satu soalan tu. Okey. Okey, baik, Encik Rizwan. Okey, untuk kita tahu apa itu probiotik, sehingga saya kongsikan kepada anda semua. Okey. Okey, probiotik ni pertamanya ditemui oleh saintis Rusia dan juga pemenang hadiah Nobel Elie Metchnikov pada tahun 1907 lagi. Dah lebih 100 lebih tahun dah. Jadi istilah probiotik ini sebenarnya berasal daripada perkataan Greek, yang bermaksud untuk hidup. Jadi kita boleh lihat sendiri istilah probiotik itu sendiri memberikan makna yang memberikan makna untuk kesihatan kita supaya kita terus hidup. Okey. Berkaitan dengan probiotics ni, probiotics ni sebenarnya adalah bakteria baik. Okey. Probiotics adalah bakteria baik. Secara ringkas je, secara umumnya, probiotics adalah bakteria baik. Itu bakteria yang berada dalam badan kita. Kemudian yang kedua, yang berada dalam badan kita juga adalah patogen yang dinamakan bakteria jahat. Okey, jom kita lihat apa perbandingan daripada kedua-dua bakteria yang boleh berada dalam badan kita. Okay. Untuk probiotics ataupun bakteria baik ni, kalau kita amalkan ataupun kita ambil dengan jumlah yang cukup, dia boleh menyokong kesihatan pencernaan kita secara keseluruhan. Tadi saya dah ceritakan kenapa bakteria baik ni, bakteria penting untuk menyokong kesihatan pencernaan. Kemudian yang kedua, pentingnya bakteria baik ni kerana dia mampu melindungi badan kita daripada diserang oleh bakteria jahat, virus ataupun fungus. Okay? Dan yang ketiga, pentingnya bakteria baik ni dia membantu dalam penghasilan nutrien dan juga antibodi. Okay. Kita lihat ada beberapa contoh berkaitan dengan jenis bakteria. Tadi saya katakan ada 500 jenis bakteria dalam badan kita. Ada 4 yang paling penting yang dominan dalam badan kita, iaitu yang pertama Lactobacillus acidophilus. Yang kedua Lactobacillus salivarius, dan yang ketiga Bifidobacterium longum, dan juga yang keempat Streptococcus thermophilus. Ini merupakan golongan ataupun nama-nama bakteria yang baik. Kita lihat pula, bakteria jahat ni, patogen ni, jika banyak dalam badan kita, apa yang boleh berlaku dalam badan kita? Ia boleh menyebabkan jangkitan sehingga boleh mengakibatkan pelbagai permasalahan kesihatan, terutamanya keracunan makanan ciri birit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dia boleh menyebabkan pencernaan kita menjadi lemah. Jadi nutrien yang kita perlu serap tidak dapat diserapkan dengan optimum. Yang ketiga, dia boleh menyebabkan kita letih dan juga lesu. Ini pun boleh terjadi kerana apabila bakteria jahat ini tinggi dalam badan, dia boleh melambatkan sistem pencernaan kita sehingga menyebabkan sistem pencernaan kita bekerja dengan lebih keras. Okey, kemudian yang keempat, dia boleh menyebabkan kekejangan dan juga sakit perut. Dan yang kelima,
ini juga berkaitan dengan sistem imun kita. Apabila bakteria jahat tinggi dalam badan kita, kita boleh lihat ada tanda-tanda yang boleh diberikan oleh badan kita seperti ruam kulit dan juga gatal-gatal, dan seterusnya boleh menyebabkan mood tidak stabil dan juga murung. Ini kita boleh lihat. Kalau bakteria baik tinggi dalam badan kita, ini manfaatnya. Kalau bakteria jahat ataupun patogen ni tinggi dalam badan kita, ini simptom dia. Jadi kita boleh lihat dalam diri kita sendiri. Dan patogen ni pula, kalau kita lihat, ada pelbagai bakteria jahat yang perlu kita elakkan. Okey, yang antaranya adalah Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrio cholera, Campylobacter dan juga E. coli. Semua bakteria-bakteria jahat ini boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pencernaan kita sehingga menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Ini bakteria yang memang boleh memberikan masalah kesihatan yang serius. Okey. Berkaitan dengan prebiotik pula, okey, tadi Cik Rizwan dah tanya prebiotik. Prebiotik pula sebaliknya. Ia merupakan serat ataupun sebatan yang tidak dapat dihadam oleh badan kita sehingga ia menjadi makanan kepada probiotik ini. Jadi prebiotik ni merupakan makanan kepada bakteria baik. Okay. Walaupun probiotik adalah merupakan organisma hidup tu sendiri, prebiotik itu juga penting untuk menyediakan khasiat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan juga aktiviti bakteria baik ini supaya dia berkembang dengan baik sehingga dia keseimbangan bakteria dalam badan kita menjadi tinggi bakteria baik itu sehingga boleh memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Jadi secara umumnya prebiotik ini merupakan makanan kepada probiotik untuk dia bekerja dengan lebih baik. Itu jadi slide. Okay, alright. Baru saya faham sekarang ni apa beza antara probiotik dengan prebiotik. So salah satu fungsi prebiotik adalah untuk mengekalkan keseimbangan bakteria jahat, iaitu patogen, dengan probiotik untuk bakteria baik. Okey, tapi apa pula jadi kalau dikatakan keseimbangan itu tak berlaku? Maknanya dalam kita punya badan ataupun dalam perut kita lebih banyak apa orang cakap bakteria jahat. Okey, silakan Dr. Zedi. Baik, Cik Rizwan. Okey, satu persoalan yang menarik juga, tadi kita dah sentuh sedikit berkaitan dengan apa yang terjadi jika keseimbangan ini tidak jadi. Jadi saya ingin kupas sedikit lebih mendalam apabila Cik Rizwan bertanya berkenaan dengan persoalan ini. Okay, kita nak kupas terlebih dahulu, kenapa ni probiotik boleh berkurang dalam badan. Okey, probiotik bakteria baik ini boleh berkurang dalam badan. Terdapat pelbagai punca yang boleh menyebabkan bakteria dalam usus kita ni tidak seimbang. Okey, antaranya seiring bertambahnya usia, apabila bertambahnya usia, probiotik keseimbangan bakteria dalam badan kita boleh terjejas. Okey, yang kedua, boleh diakibatkan oleh stres daripada pemakanan yang tidak seimbang, daripada alkohol dan juga daripada ubat-ubatan juga. Ubat-ubatan yang kita ambil boleh juga menyebabkan bakteria dalam bakteria baik dalam usus kita boleh berkurang. Okey, sebagai contoh, antibiotik. Okey, antibiotik boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita berkurang kerana dia memang membunuh bakteria jahat, dan ataupun ubat tahan sakit. Siapa yang selalu mengamalkan ataupun mengambil ubat tahan sakit juga boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita tidak seimbang. Okay, itu kenapa bakteria dalam usus kita boleh jadi tidak seimbang. Kita lihat pula apa gangguan yang boleh disebabkan tidak seimbangan bakteria dalam badan kita. Pertamanya, pastinya menyebabkan gangguan pencernaan. Bakteria usus yang seimbang membantu dalam pencernaan makanan, menghasilkan vitamin dan juga melindungi badan kita daripada patogen, bakteria jahat yang berbahaya itu tadi. Okey, ketidakseimbangan bakteria ini boleh menyebabkan masalah pencernaan seperti cirit birit, sembelit,
perut kembung, okey, dan juga gangguan lain yang lebih berat seperti penyakit radang usus, sehingga boleh menyebabkan IBS ataupun Irritable Bowel Syndrome ataupun Crohn disease. Itu kepada penyakit yang lebih berat. Dan apa yang terjadi apabila kita terdapat gangguan pada sistem pencernaan ini, ia mengakibatkan nutrien tidak dapat diserap sepenuhnya oleh usus. Jika terjadinya gangguan pada sistem pencernaan dan juga usus ini, sehingga nutrien tak dapat diserap oleh usus, dia boleh menyebabkan pelbagai permasalahan lain dalam kesihatan kita. Boleh saya kongsikan kepada anda, ada beberapa. Yang pertama, dia boleh mengganggu sistem imun badan kita. Bakteria yang seimbang penting untuk menjaga fungsi kekebalan ataupun fungsi imun badan kita yang optimum. Dia boleh mengganggu. Gangguan dalam komposisi probiotics dan juga patogen ini boleh mengganggu respon imun kita terhadap infection ataupun boleh menyebabkan penyakit autoimun. Itu kait rapatnya usus kita dan juga sistem imun kita. Itu yang pertama. Kemudian dia boleh juga menyebabkan pelbagai permasalahan kulit. Itu tanda-tanda jika usus kita tak sihat. Keseimbangan bakteria usus juga mempengaruhi kesihatan kulit kerana ketidakseimbangan probiotics dikaitkan dengan masalah seperti jerawat, eczema dan juga psoriasis. Jadi pada mereka yang ada permasalahan seperti ini, boleh lihat, boleh take alternatif probiotics dalam membantu permasalahan berkaitan dengan permasalahan kulit. Dan yang ketiga, dia boleh menyebabkan gangguan pada metabolisme dan juga mengganggu dalam pengurusan berat badan kita. Menurut penelitian, beberapa penelitian telah menunjukkan ada hubungan antara komposisi bakteria usus kita, bakteria baik ini, dan juga membantu dalam pengurusan berat badan dan juga metabolisme badan. Ketidakseimbangan probiotik ini, dia mempengaruhi cara tubuh badan kita dalam metabolisme makanan dan juga menghasilkan energi tu. Itu yang ketiga. Dia boleh mengganggu metabolisme dan juga pengurusan berat badan. Dan yang keempat, yang penting juga, jika keseimbangan bakteria dalam badan kita tidak seimbang, dia boleh mengganggu kesihatan mental. Terdapat bukti yang menunjukkan bakteria usus ini sebenarnya mempengaruhi kesihatan mental dan juga mood kita. Dia sering dikaitkan dengan masalah kesihatan mental seperti depression dan juga anxiety. Jadi itu kaitan keseimbangan probiotics ataupun bakteria dalam badan kita sehingga boleh menyebabkan pelbagai permasalahan kesihatan dalam badan kita, tidak hanya pada sistem pencernaan, malah dia merangkumi keseluruhan sistem dalam badan kita. Jadi sangat penting untuk kita memelihara kesihatan usus dengan probiotik ni, atau lebih dikenali sebagai bakteria baik. Baik. Terima kasih kepada Dr. Zaidi. Okey, baru kita faham sekarang ni masalah apabila ketidakseimbangan bakteria berlaku dalam usus, bukan sahaja dia melibatkan usus ataupun perut kita, tetapi juga melibatkan keseluruhan badan. Okey, so jadinya mungkin kita berehat sebentar. Kita buka ruang untuk sebarang pertanyaan daripada para CBO sekalian. Tadi kita dah belajar tentang apa tu, kenapa dikatakan kesihatan yang baik bermula daripada perut kita. Lepas tu Dr. Zaidi dah terangkan juga tentang apa itu probiotik, apa itu prebiotik. Dan dalam sama juga apa yang berlaku jika probiotik ataupun bakteria ini tidak seimbang di dalam tubuh badan kita. Dan kalau kita tengok dalam ruangan komen setakat ini, kita nampak ada testimoni, yang mana kita tengok yang first kali dikongsikan oleh Cik Siti Herawati daripada Singapura.
Saya Cik Siti Herawati dari Singapura. Probiotik ini memang bagus. Kita bawa ke mana saja, senasa dibawa di dalam beg. So maknanya ianya bertindak juga sebagai apa, alat bantuan kecemasan ketika keluar travel dan sebagainya. Okey, yang kedua daripada Cik Roslina Ottoman. Probiotics memang terbaik. Ibu saya pernah mengalami muntah-muntah hingga badan tak bermaya. Saya memberikan probiotics kepada ibu saya dengan hanya 1 stick. Ibu saya kembali sihat. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. So maknanya memang betul. Saya nampak memang sangat penting seperti mana yang Dr. Zaidi dah kongsikan tadi. Jika tidak berlaku keseimbangan, kita kena cepat-cepat memelihara kembali atau memulihara kembali keadaan usus kita dengan salah satunya dengan ikhtiar mengambil produk probiotics ini. Okey. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih kerana berkongsi kepada dua orang rakan CBO kita. Jadi, jika tiada sebarang persoalan, mungkin kita akan terus buka sehingga ke hujung sesi nanti. So, memang anda dialu-alukan untuk menaip sebarang soalan di dalam ruangan chat box. Okey, memandangkan tiada persoalan, kita akan teruskan lagi sesi kita. Jadi soalan yang seterusnya, tadi kita dah tengok dua orang CBO kita ceritakan tentang kebaikan ataupun keistimewaan produk probiotik kita ni. Jadi kalau kita tengok dekat pasaran, dekat luar sana, bukan CNI sahaja yang menyediakan produk probiotik. Even kalau kat luar kita tengok dalam bentuk minuman Yakult, Vitagen, macam-macam lagi produk yang ada dekat luar dalam bentuk sama ada bentuk yang cecair yang paling banyak, dan juga mungkin ada certain produk yang dalam bentuk serbuk sama macam di CNI. Tapi kenapa dikatakan produk CNI ini istimewa? Kenapa anda perlu pilih probiotics complex powder daripada CNI? So itu adalah soalannya Dr. Zaidi. So kita nak tengok kenapa istimewanya dengan probiotik CNI berbanding dengan probiotik yang ada di luar sana. Dipersilakan Dr. Zaidi. Baik, terima kasih Cik Rizwan. Jadi di CNI kita juga memberikan ataupun menawarkan satu produk yang dinamakan Probiotics Complex Powder. Jadi macam Cik Rizwan katakan tadi, dekat luar sana ada pelbagai ataupun banyak produk yang berkaitan dengan probiotics ni. Tapi kenapa kita nak pilih Well3 Probiotics Complex Powder dari CNI? Kat sini, pada malam ini saya nak berikan 7 sebab kepada anda kenapa perlu pilih Probiotics Complex Powder dari CNI. Yang pertama, Probiotics Complex Powder terdiri daripada gabungan 5 strain probiotics kuat yang memberikan ataupun memberi manfaat kepada kesihatan usus secara menyeluruh. Ada tiga strain probiotics untuk membantu kesihatan usus kecil, terdiri daripada golongan Lactobacillus, dan untuk kesihatan usus besar, kita ada 2 strain probiotics yang terkandung dalam produk kita, iaitu Bifidobacterium longum dan juga Streptococcus thermophilus. Jadi dalam satu paket probiotics complex powder ini, dia memberi kesihatan ataupun memberikan manfaat kesihatan kepada usus kita secara keseluruhan dengan gabungan 5 strain probiotics kuat. Kalau di luar sana, kebanyakannya mungkin ada satu ataupun 2 jenis strain probiotics yang biasa saya lihat. Kalau saya lihat dekat minuman tu 2 atau 3 jenis strain sahaja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang istimewanya, kenapa kita nak pilih probiotics complex powder dari CNI ini, kerana ia dicipta dari bioteknologi AHC, Activator Hybrid Culture. Apa istimewanya bioteknologi AHC ni? Bakteria ataupun probiotics ni hanya aktif apabila keadaan hidup optimum diperolehi dalam usus. Apabila dia masuk ke dalam usus, baru dia aktif. Jom kita kupas lebih lanjut. Apakah itu AHC? AHC ni, Activator Hybrid Culture, ia merupakan penyelidikan dan juga pembangunan oleh Dr. Teo Sun Su
yang merupakan ahli mikrobiologi dan juga mikrobiologi perubatan di Malaysia dengan pengalaman selama 30 tahun. Teknologi yang beliau ciptakan ini merupakan teknologi yang pertama di Asia kerana ia merupakan satu penemuan yang penting dalam membantu kestabilan probiotics sehingga ia membolehkan kultur bakteria yang berada dalam probiotics kompleks pada 5 strain tadi itu berada dalam keadaan yang tidak aktif dalam suhu biasa. Ia hanya aktif setelah berada di dalam usus dengan keadaan usus yang optimal. Jadi apabila dalam suhu biasa, dalam suhu luar, dia tidak aktif. Apabila kita makan, baru dia aktif. Kalau berbanding dengan produk-produk di luar sana, dia memang kalau kita katakan kultur bakteria yang terkandung dalam probiotik di luar sana, dia memang dah aktif. Jadi dia boleh berkurang apabila terjadinya perubahan suhu ataupun apabila berlakunya pemindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tapi tidak dengan probiotics complex powder CNI kerana adanya bioteknologi AHC ini. Jadi setiap paket tu kita jamin ada dia punya jumlah bakteria tidak akan berkurang. Kalau di luar sana dia boleh berkurang jika terjadinya perubahan lebih-lebih lagi berkaitan dengan suhu. Itu yang kedua, keistimewaan daripada probiotics complex powder kerana dia mempunyai bioteknologi AHC ini. Okey. Yang ketiga, 6 bilion CFU setiap bungkus. Dalam setiap satu paket probiotics complex powder ni, ia mengandungi 6 bilion CFU. CFU itu apa? Okey, dalam mikrobiologi, CFU adalah colony form unit. Ia merupakan piawaian ukuran untuk menggagahkan sel-sel probiotics yang terkandung dalam setiap produk. Jadi dalam satu sachet ataupun satu paket probiotics complex powder, kita jamin ia mengandungi setidaknya 6 bilion CFU setiap bungkus dan dia tidak berkurang. Okey. Dan yang keempat, istimewa je probiotics complex powder ini kerana ia juga diperkaya dengan inulin. Inulin ini merupakan prebiotics. Tadi saya dah ceritakan pentingnya juga prebiotics ini untuk sebagai sumber makanan kepada bakteria-bakteria baik dalam badan kita. Sehingga bakteria dalam badan kita boleh berkembang sehingga boleh memberikan manfaat kesihatan yang lebih dan lama dalam badan kita. Kerana adanya prebiotics ni, makanan kepada probiotics ini. Yang kelima, kenapa kita nak pilih probiotics complex powder? Ia juga diperkaya dengan vitamin C 50 mg untuk meningkatkan sistem imun kita. Sebagai tambahanlah daripada membantu kerana probiotics ni berkait rapat dengan sistem imun. Jadi vitamin C ni juga dapat membantulah dalam meningkatkan sistem imun badan kita. Yang keenam, tak perlu ragu dan tak perlu risau, probiotics complex powder kita mendapatkan persijilan halal dari JAKIM. Dan yang ketujuh, probiotics complex powder juga merupakan produk yang berdaftar dengan KKM dengan nombor MAL yang tertera. Jadi ada 7 sebab kenapa kita nak pilih probiotics complex powder ni berbanding dengan mungkin ada makanan kesihatan yang berkaitan dengan probiotics di luar sana, Encik Zufan. Alright. So memang luar biasa sekali produk probiotics powder complex CNI ni. Kita tengok tadi ada 6 bilion probiotik di dalamnya, ada 5 strain. Lepas tu yang best lagi bukan sahaja ada probiotik tapi juga dibekalkan di dalamnya prebiotik. So automatik dia orang dah ada makanan masuk dalam badan, bukan datang bersendirian tetapi juga dengan bekalan makanan untuk menguatkan mereka. Dengan teknologi AHC, dia masuk dalam badan dia, masuk dalam usus, baru dia bertindak menjadi aktif. So memang luar biasa. Dan tak perlu diragu, ada CJ-MAL dan juga CJ halal daripada JAKIM Malaysia. Sangat-sangat luar biasa. Dan saya tengok dekat dalam ruangan chatbot ada banyak soalan, tapi tak apa, kita simpan dulu untuk sesi yang seterusnya. Jangan risau, kalau ada soalan teruskan bertanya di dalam ruangan chatbot, kita akan jawab di penghujung sesi nanti.
Jadi untuk soalan yang seterusnya, kita dah tahu keistimewaan, kelebihan probiotik ini berbanding dengan produk di luar sana, produk probiotik di luar sana. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut mengenai apa manfaat probiotik kompleks powder ni secara keseluruhan untuk kesihatan tubuh badan kita. Silakan Dr. Zahid. Baik, Zizan, terima kasih. Okey. Kita nak kupas sedikit kenapa probiotik kompleks powder ni perlu untuk kita amalkan dalam pemakanan kita, pemakanan kesihatan kita setiap hari. Ini ingin saya kongsikan kenapa pentingnya ada 4. Okey, yang pertama, dia memelihara ataupun menjaga kesihatan usus dan juga fungsi penghadaman. Okay, apabila bakteria baik dalam badan kita ini cukup dan juga seimbang, kesihatan usus kita akan terjaga secara keseluruhannya, sehingga masalah ataupun simptom tanda penyakit berkaitan dengan usus boleh kita atasi. Jadi kepada mereka yang ada masalah kesihatan usus ataupun penghadaman, boleh untuk amalkan probiotik kompleks powder. Yang kedua, dia meningkatkan sistem imuniti kita. Seperti yang kita kongsikan tadi, 70 hingga 80% sistem imun kita berada pada sistem penghadapan, kerana sistem penghadapan ini merupakan salah satu barisan pertahanan yang penting terhadap penyakit. Okey? Kerana dari sumber-sumber penyakit boleh kita dapatkan daripada makanan yang kita ambil setiap hari. Okay. Bakteria baik ini berperanan penting dalam membantu melawan patogen dan yang mengakibatkan toksin dalam badan kita boleh menjadi tinggi, dan juga jangkitan daripada mikroorganisma ataupun bakteria jahat yang boleh masuk ke dalam badan kita melalui sistem pencernaan, sehingga boleh menyebabkan sistem imun kita terganggu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia membantu penyerapan nutrien. Okey. Salah satu faktor yang penting dalam penyerapan nutrien selain daripada enzim, probiotik juga memainkan peranan dalam membantu beberapa kategori dalam penyerapan zat ataupun nutrien ini. Okey. Jika nutrien ataupun zat makanan ini tidak dapat sepenuhnya diserap oleh badan dari bantuan probiotik ini, pelbagai masalah kesihatan berkaitan dengan kekurangan nutrien ataupun zat makanan tertentu dapat dielakkan. Okey, sebagai contoh, vitamin B. Vitamin B tidak dapat diuraikan ataupun diserap oleh badan kita jika probiotik dalam badan kita tidak cukup. Okey, vitamin B ni, untuk pengetahuan anda, vitamin B kompleks merupakan satu jenis vitamin yang penting dalam badan kita. Jika kurang dalam badan vitamin B ni dalam badan kita tak boleh menghasilkan tenaga dengan optimum, metabolisme badan kita terganggu. Dia juga penting untuk kesihatan tahap sel. Jadi kalau probiotik ni tak cukup dalam badan kita, penyerapan vitamin B boleh terganggu sehingga boleh menyebabkan penyakit ataupun masalah kesihatan yang diakibatkan kekurangan vitamin B ini. Okay. Yang kedua, boleh saya kongsikan kepada anda, probiotik juga membantu dalam penghasilan vitamin K. Okay. Biasa orang dengar vitamin ni A, B, C, D, E. Okay. K ni jarang untuk kita kupas. Okay. Vitamin K ni pentingnya dalam sistem badan kita. Dia membantu dalam regulate ataupun membantu dalam pembekuan darah. Okay. Jadi kalau vitamin K kurang dalam badan, dia boleh menyebabkan perdarahan berlebihan boleh terjadi dan mengganggu dalam pembentukan ataupun dalam membantu dalam mempercepatkan penyembuhan luka. Okay. Jadi probiotik dalam badan kita ni sebenarnya dia membantu menghasilkan vitamin K ni, sehingga kalau dia kurang, dia boleh menyebabkan gangguan pada sistem darah kita dan juga penyembuhan luka. Okey, itu yang ketiga.
Dan yang keempat, dia membantu dalam menenangkan emosi dan juga minda kita. Seperti yang kita kupas tadi, probiotics dalam usul kita bertindak sebagai pengutus ataupun uh, signal pada saraf, okey, yang berfungsi untuk meningkatkan hormon serotonin ini. Okey, kualiti ataupun kuantiti bakteria baik yang banyak dalam usus, seimbang dalam usus kita, boleh menyebabkan ataupun membantu seseorang itu dalam menguruskan stres ataupun tekanan dan pelbagai masalah kesihatan berkaitan dengan kesihatan mental ini. Jadi itu empat setidaknya kenapa kita perlu amalkan probiotics complex powder dari CNI ini, Cik Rizal. Alright, so kalau kita tengok berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi sebenarnya tadi, memang probiotik ini sangat penting untuk kita, sama ada kita dalam keadaan yang tidak sihat ataupun dalam keadaan sihat. Sebab sama juga macam rumah kita, kalau kita nak elakkan rumah kita daripada diganggu oleh pencuri, oleh penyamun semua, kita ada letak guard ataupun gate dekat rumah. So probiotik ni juga bertindak sebagai gate ataupun pagar di dalam perut kita untuk memastikan kita bebas daripada sebarang jangkitan penyakit dari luar sana lah. Itu saya nampak. So maknanya kalau kita tengok banyak sekali manfaat ataupun manfaat dan juga keistimewaan produk probiotik complex powder ini. So melihat daripada segi keistimewaan dan manfaatnya begitu banyak sekali, Dr. Zaidi, siapa kita nak tahu lagi dengan lebih lanjut tentang siapakah yang sesuai dan ideal untuk menggunakan untuk mengamalkan produk ini serta bagaimanakah cara pengambilan yang terbaik. Dipersilakan Dr. Zaidi. Terima kasih kepada Cik Rizwan. Okey, soalan yang penting juga, siapa yang perlu ataupun ideal untuk amalkan dan juga cara pengambilan yang terbaik untuk probiotics ini ingin saya kongsi kepada anda. Probiotics complex powder daripada CNI ini merupakan pilihan ideal. Yang pertama, penting untuk ada di dalam rumah kita sebagai keperluan penting seisi keluarga. Okey, perlu ada dalam setiap rumah jika dalam individu dalam rumah kita mengalami permasalahan kesihatan berkaitan dengan pencernaan, dia boleh untuk amalkan probiotics complex powder ini. Yang kedua, dia sebagai keperluan asas melancong. Jika kita travel, sudah pastinya mungkin kita tak biasa dengan makanan ataupun situasi tempat di tempat itu. Jadi perlu untuk kita bawa juga probiotics complex powder apabila kita melancong. Kemudian yang ketiga, kepada mereka yang mengalami permasalahan berkaitan dengan pencernaan sering, mereka yang sering mengalami seperti sindrom usus rengsa, mereka yang ada keracunan makanan, mereka yang sering mengalami masalah sebelit ataupun mereka yang cirit-birit, perlu ada probiotics complex powder ini. Kemudian yang keempat, kepada mereka yang lemah dalam sistem imun badan, boleh kita amalkan probiotics complex powder kepada mereka yang sering sakit, demam dan juga sesama. Kerana salah satu yang boleh kita usahakan dengan untuk meningkatkan sistem imun kita adalah dengan probiotics. Kemudian yang seterusnya, kepada mereka yang ada masalah alergi, jerawat, guam dan juga masalah kulit yang sukar untuk sembuh. Mungkin boleh jadi diakibatkan ketidakseimbangan bakteria dalam badan, boleh untuk amalkan probiotics complex powder ini juga. Seterusnya, kepada mereka yang mengalami jangkitan saluran kencing, ini boleh juga salah satu produk yang boleh kita fokuskan juga kepada mereka yang ada jangkitan saluran kencing ni untuk ambil probiotik supaya dia membantu dalam menyingkirkan patogen ataupun jangkitan pada saluran kencing ini. Kemudian seterusnya, kepada mereka yang lemah dalam penghadapan, suka mengalami masalah suka hadap dan juga kurang toleransi terhadap laktosa, kepada mereka yang tak boleh nak minum susu, jika amalkan probiotics ni by time, dia boleh mengurangkan toleransi terhadap susu ini. Okay. Seterusnya, kepada ibu hamil dan juga menyusukan,
Jadi pada ibu hamil dan menyusukan juga tak ada masalah untuk amalkan probiotik kompleks powder untuk kesihatan ibu itu sendiri ataupun secara khasnya ataupun secara amnya kepada bayi itu. Kemudian yang seterusnya penting juga kerana kanser usus merupakan salah satu kanser yang tinggi juga. Jadi penting untuk kita amalkan probiotik ini sebagai pencegahan daripada terkena kanser usus ini. Jadi itu pilihan beberapa lah yang saya boleh kongsikan kepada anda siapakah yang patut untuk amalkan probiotik kompleks powder ini. Tentang saranan pengambilan pula, okey. Boleh kita lihat, okey. Untuk dewasa dan juga kanak-kanak 3 tahun dan ke atas untuk memelihara kesihatan, cukup untuk ambil 1 hingga 2 stick setiap hari, okey. Dan jika mereka yang ada masalah kesihatan untuk tujuan terapi, boleh tingkatkan dosage pada 2 hingga 4 stick bungkus sehari. Dan untuk kanak-kanak 1 hingga 3 tahun pun boleh mula untuk amalkan probiotik kompleks powder ini dengan amalkan 1 bungkus sehari atau 1 stick sehari. Dan untuk saranan pengambilan yang terbaik, sebaiknya untuk ambil selepas makan untuk membantu probiotik ini bekerja dengan lebih optimum. Dan untuk pengetahuan anda semua, dalam 1 box probiotik kompleks powder ini mengandungi 30 stick dan setiap 1 stick tu mengandungi 2 gram. Jadi untuk pengetahuan anda semua juga, selain dari untuk memelihara sistem penghadaman ni, produk-produk lain yang juga anda boleh gunakan untuk bersama dengan probiotik kompleks powder sudah tentunya enzim dan juga neogenik dan juga untuk sistem imun. Sistem imun selain daripada probiotik ni, anda boleh ambil bersama-sama ekstasi ataupun Tigeron ataupun DMG. Jadi itu beberapa produk yang boleh kita amalkan juga untuk memelihara kesihatan penghadapan dan juga imun bersama-sama dengan probiotik kompleks powder ini, Cik Duswan. Alright, so dengan jawapan oleh Dr. Zaidi berkenaan dengan siapa yang sesuai, kalau kita tengok tadi ramai yang sesuai untuk makan probiotik, dan juga dengan bagaimana cara pengambilan untuk yang dewasa, sama ada untuk penjagaan kesihatan ataupun untuk terapi, dan ianya juga sesuai untuk kanak-kanak yang berusia seawal 1 tahun. So maknanya ramai yang boleh menikmati faedah daripada produk probiotik ini. So dengan jawapan daripada Dr. Zaidi seperti tadi, berakhirlah untuk sesi perkongsian pengetahuan berkenaan dengan probiotik pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita go through di dalam ruangan chat box. Dr. Zaidi, ada beberapa persoalan yang saya nampak daripada para CBO kita, dan mungkin kita boleh bermula daripada soalan yang pertama daripada Cik Samsung. Oh, ini tak tukar nama ni, nanti boleh bagi nama sebenar dekat kami. Samsung, apa bezanya minuman seperti Yakult dengan probiotik, doktor? Ada beberapa yang saya kongsikan tadi. Yang pertama daripada strain, daripada strain probiotik itu sendiri boleh terjadi perbezaan. Di mana probiotik kompleks powder dari CNI ada 5 strain probiotik yang memelihara kesihatan usus secara keseluruhan, sama ada itu usus kecil ataupun usus besar. Kalau di luar sana mungkin ada 1, 2, 3 strain lah dalam satu produk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perbezaannya juga probiotik dari CNI ini hanya aktif apabila dia berada dalam perut kita. Jadi bila dalam suhu biasa dia tak terjejas. Tapi kalau dengan minuman di luar sana, dia boleh bilangan jumlah probiotik tu boleh menurun disebabkan oleh faktor-faktor apabila perubahan suhu dan cuaca lah. Itu antara 2 yang boleh saya kongsikan yang utama. Alright, okay. Terima kasih Dr. Zaidi. Semoga persoalan Cik Samsung terjawab di situ.
apa beza dia dengan dengan produk di luar sana. Dan yang seterusnya daripada Cik Julie Hashim, satu persoalan yang menarik juga, probiotik adakah selamat bagi ibu yang hamil? Okey, secara umumnya probiotik ini selamat untuk ibu hamil amalkan kerana probiotik ni dia tak pergi kepada janin lah. Okey, jadi secara umumnya tak ada masalah untuk ibu hamil untuk amalkan probiotics complex powder ini. Okey. So maknanya selamatlah untuk mereka makan. Yes, sebab dalam makanan seharian pun ada probiotik. So kalau ikut fikir logik pun saya rasa tak ada masalah lah. Sebab dia adalah sebagai makanan kesihatan tambahan untuk mereka sahaja. Dan seterusnya, bagaimanakah probiotik boleh, daripada Haji Yusri, bagaimana probiotik boleh membantu meredakan kesan tidak selesa dalam usus atau perut akibat keracunan makanan? Okey. Baik, terima kasih kepada Haji Yusri. Apabila terjadinya keracunan makanan, dia boleh menyebabkan ketidakseimbangan bakteria dalam usus kita. Jadi patogen, bakteria jahat tu jadi rendah, jadi tinggi dalam badan kita. Disebabkan makanan yang kita ambil tu mengandungi bakteria jahat itulah, patogen tu. Jadi bagaimana probiotik dapat membantu? Dengan kita tambahkan jumlah bakteria baik ni, probiotik ni dalam badan kita sehingga dia mengatasi patogen tu, sehingga dia membantu dalam menyingkirkan toksin yang dihasilkan sehingga dia boleh mengurangkan simptom akibat daripada keracunan makan itu sendiri. Basically dia punya keyword dia adalah keseimbangan. Dengan kita gunakan probiotik ni, kita tambah bakteria baik dalam badan kita supaya dapat mengalahkan bakteria jahat yang boleh disebabkan oleh keracunan makanan itu tadi. Okay, baik. Baik, so semua untuk kita menang dalam perang bersama dengan patogen. Betul tak, Dr. Zadi? Okey, dan seterusnya. Ini bukan soalan, ini adalah satu perkongsian daripada Cik Salina Idris. Dulu-dulu selalu beli Vitagen letak dalam bot kereta, lama parking, kereta suhu panas, tempat suhu panas, aduhai ruginya tak ada ilmu. Sekarang dah ada CNI probiotik, lebih bagus. Yes. So tadi pun Dr. dah share lah. Saya pun ada yang jual minuman-minuman ni di tepi jalan, boot sale lah. Saya pun pernah dengar. Dia boleh mengganggu lah. Tapi sebenarnya kalau dalam suhu yang panas dia boleh merosakkan juga, betul tak, bakteria baik tu. So dalam bentuk serbuk seperti mana yang produk probiotik kompleks powder kita ni, dia dah berada dalam keadaan yang sangat stabil lah, senang cakap. Apabila dah masuk dalam perut kita baru dia akan aktif. Okey, seterusnya daripada Cik Samsung sekali lagi, adakah probiotik CNI mengandungi gula berbanding dengan culture drink di luar sana, doktor, yang mengandungi gula? Untuk persoalan ini, berkaitan dengan probiotik complex powder, berdasarkan pengetahuan saya, dia tak ada gula tambahan. Okay, tak ada gula tambahan. Rasa masam dia daripada vitamin C tu. Dan kalau rasa manis, tak silap saya, daripada inulin, betul? Betul. Inulin memberikan sedikit rasa manis. Inulin merupakan tumbuhan lah. Tumbuhan semua jadi. So insyaAllah selamat dimakan, tidak akan membuatkan gula spike. Lain kalau makan satu kotak sekali, mungkin lainlah kesan dia. Salah satu juga Cik Rizwan yang disebut oleh Cik Samsung tu sendiri, salah satu perbezaan juga di luar sana kadar gula dia tinggi. Probiotik CNI tak ada. Yes. Yep. Terima kasih. Sebab apa yang saya faham lah sedikit perkongsian, dalam bentuk cecair untuk mengekalkan keseimbangan probiotik di dalam susu kultur tersebut. So kandungan gula yang tinggi diperlukan untuk memastikan dia bertahan lama. Itu bezanya berbanding dengan kita tak perlu sebab dah dalam bentuk serbuk, dan dia sangat nak compare dengan luar sana, dia jauh lebih kurang lah. Itu yang saya yakin lah. Okey, dan seterusnya, soalan seterusnya,
Oh, ini adalah testimoni lagi daripada Cik Latifah daripada Singapura. Sebelum ada probiotik, kerap ada masalah muntah-muntah, berak-berak, mudah kena attack. Dengan adanya probiotik, alhamdulillah setiap hari lepas makan amalkan, ia benar-benar membantu. Cucu saya 3 tahun dan 1 tahun lebih pun ambil probiotik. Love this product. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Yes. Sangat membantu. So, sangat bagus untuk dijadikan amalan harian lah. Okey, dan seterusnya daripada Cik Siti Herawati daripada Singapura juga. Bagaimana untuk anak kecil dari umur berapa tahun yang boleh ambil ya? Terima kasih. Dr. Zaidi mungkin boleh ulang jawapan tadi? Boleh. Seawal umur 1 tahun dah boleh amalkan, 1 hingga 3 tahun boleh amalkan 1 stick probiotics complex powder. 3 tahun ke atas dah boleh ambil 1 hingga 2 paket sehari. Jika ada masalah kesihatan boleh double dosage. Alright, terima kasih. Tapi mungkin ada soalan tambahan kat situ. Kalau katalah kanak-kanak yang berusia 1 hingga 3 tahun memang ada masalah yang kronik, adakah okey atau sesuai untuk mereka ambil 2 stick? Boleh. Tak ada masalah. Boleh Kalau Okey, ada masalah kesihatan, up dosage 2. okey, terima Untuk kasih. pemelihara 1. Okay. Dan soalan seterusnya daripada Cik Khairun binti Abu Bakar. Adakah perlu kita ambil hari-hari sebagai suplemen untuk kesihatan usus? Secara umumnya memang saya sarankan untuk amalkan setiap hari kerana keseimbangan bakteria dalam badan kita boleh berubah disebabkan banyak faktor lah, daripada gaya pemakanan kita sendiri, daripada gaya lifestyle kita sendiri, dia boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita tu boleh terjejas. Jadi penting untuk kita amalkan probiotics complex powder ni supaya jumlah nilai bakteria baik dalam badan kita ni sentiasa kekal lebih tinggi ataupun lebih tinggi daripada patogen bakteria jahat itu sendiri. Silakan. Terima kasih Dr. Zaidi. So sedikit lagi tambahan daripada saya, apa yang saya faham kenapa ianya perlu dijadikan amalan, bukan sekadar untuk apa orang cakap, untuk penjagaan usus ataupun perut semata-mata, seperti mana yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi sebentar tadi. Ia juga sangat-sangat penting untuk memastikan penyerapan nutrien di dalam badan berlaku dengan lancar. So maknanya untuk memastikan kita makan produk lain nampak lebih berkesan untuk tubuh badan kita, lebih cepat kesannya kepada tubuh badan. Kalau ikut saya punya pengalaman dulu, memang probiotik adalah produk yang utama perlu diamalkan terlebih dahulu sebelum ambil produk lain. Sebab tak ada guna kita ambil produk-produk yang lain kalau kadar penyerapannya tidak cukup tinggi. So ini adalah salah satu instrumen yang bagus untuk memastikan kadar penyerapan berlaku dengan lebih pantas di dalam tubuh badan kita. Okey, so sedikit kongsiannya. Dan seterusnya daripada Cik Hafizah K. Apakah cara pengamalan yang betul untuk mengatasi masalah eczema? Okey, baik. Terima kasih. Secara umumnya kepada mereka yang ada permasalahan kesihatan, termasuk kepada mereka yang mengalami masalah eczema ini, boleh ambil probiotics complex powder ini pada dosage terapi. Dosage terapi lah 2 hingga 4 bungkus sehari. Itu cara berapa jumlah dan bila nak ambil selepas makan. Okey. Alright. So soalan seterusnya daripada Cik Juan Hans, dalam berapa lama berkesan? So soalan dia tak komplit kat sini. Mungkin maksud beliau adalah lepas amalkan produk berapa lama boleh nampak kesannya? Jurus okey. Untuk mengetahui berapa lama produk itu boleh berkesan, sebenarnya ia sangat bergantung pada keseimbangan bakteria dalam usus anda itu sendiri. Okey, jika keseimbangan bakteria itu menghampiri normal, anda ambil 1 stick dah boleh dapat kesan yang terus daripada pengamalan probiotik ini sendiri. Pada saya, seawal stick yang pertama boleh mendapat.
boleh dapat lihat kesan daripada probiotics kompleks powder ini sendiri. Okay, this one. Alright, luar biasa. Okey, dan seterusnya daripada Cik Nurayati, kalau orang kencing manis dapat makan probiotik ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada Masalah. masalah. Dia tak mengganggu kadar gula dalam darah. Okey, dan seterusnya perkongsian daripada Cik Mazlah, Yakult ada satu strain sahaja. Okey. So maknanya lebih baguslah ambil probiotik kita sebab ada 5 strain di dalamnya. Hmm. Oh, ni satu soalan yang menarik juga daripada Cik Sanurah. Stomach cramp setiap bulan, adakah probiotik ni membantu? Kram perut. Mens, saya rasa stomach cramp ni lebih pada masalah kewanitaan. Produk yang lebih tepat untuk mengatasi masalah stomach cramp ni adalah mungkin boleh amalkan pemata suria ataupun royal jelly supaya dia directly involve berkaitan dengan sistem reproduksi wanita. Tapi secara luarnya probiotics ni setidaknya dia tidak menyebabkan ataupun menambah masalah kepada sistem pencernaan sehingga boleh menyebabkan stomach cramp tu jadi lebih buruk. Tapi untuk stomach cramp ni ada produk yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan ini, iaitu mungkin boleh amalkan pemata suria dan juga royal jelly untuk mengatasi. Alright, thank you Dr. Zedi. Dan seterusnya daripada Puan Fatimah, ini adalah testimoni. Testimoni, cucu saya hampir seminggu sakit perut setiap malam pergi klinik. Bila sampai di klinik di Bangi, didapati najisnya sudah mengeras. Dan saya terus ke stokis nilai beri probiotik. Alhamdulillah, cucu saya sihat keesokan hari ini. Sampai sekarang, cucu saya tak boleh nampak probiotik. Tetap selesailah jawabnya, luar biasa. Saya pun mengamalkan setiap hari 1 hingga 2 stick sehari. So memang sangat membantu jugalah untuk budak-budak yang ada masalah seperti sembelit ataupun susah nak buang air. So ini adalah satu ikhtiar yang bagus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, so seterusnya, berapa lama berkesan? Oh, maksud Cik Josan tanya berkenaan dengan yang Puan Fatimah tu lah ya. Kesannya cepat juga. Okey, Jo, itu adalah antara soalan-persoalan yang telah ditanyakan oleh para CBO sekalian. Okey, terima kasih kepada anda kerana terus bersama kami sehingga ke hampir akhir dah, sebab kita ada sedikit update lagi sebentar nanti. Dan semoga apa yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi pada malam ini dikongsikan melalui soalan-soalan anda sendiri kepada Dr. Zaidi dan juga testimoni yang anda kongsikan tadi itu boleh memberikan manfaat untuk anda pada masa akan datang. Dan saya rasa pada malam ni lepas perkongsian ni mungkin anda lebih terang ataupun lebih tahu macam mana nak promote probiotik. Dan bagi saya yang paling penting sebelum kita cerita tentang kehebatan, keunikan produk probiotik ni di luar sana, yang pastinya kita sendiri perlu amalkan terlebih dahulu. So bila kita nampak kesan dia yang cukup bagus, so secara automatik mulut kita akan bercerita tanpa ragu-ragu dan secara lancar. Begitu saja. Okey, jadinya sebelum saya teruskan update saya nak kongsikan dengan anda satu quiz untuk anda cuba jawab untuk menguji sendiri kefahaman anda berkenaan dengan topik probiotik pada malam ini. So anda boleh tengok di dalam ruangan chat box. Okey, so anda boleh cuba jawab dan lepas jawab boleh type dan di dalam ruangan komen, dalam ruangan chat box. Dan kalau boleh tak keberatan boleh kongsikan makalah sekadar suka-suka je. So kita nak tengok berapa banyak yang anda boleh faham malam ni. Dan jangan risau kalau rasa ada yang kurang faham ataupun tak berapa nak jelas, kita akan kongsikan video ataupun recording untuk malam ni lah dalam waktu yang terdekat ni. Okay, Puan Fatimah ada kongsi lagi. Cucu saya makan cuma sehari, sakit perut baik, membuang setiap hari. Sebab kanak-kanak kurang makan sayur dan kurang minum air. Luar biasa. Okay, so nampak kesan dia cepat sekali.
Okey, jadinya Dr. Zaidi, boleh tak kita ambil gambar terlebih dulu sebelum kita kongsikan perkara yang seterusnya? Boleh, boleh. Jom kita ambil gambar bersama. Ada 2 page. Alright. Kita beri masa untuk on video dulu. Okay, sambil-sambil jawab tu, kalau boleh buka video anda, so Dr. Zaidi boleh merakamkan memori kita pada malam ini bersama. Okay, ready? Okay, ready semua? 1, 2, 3. Itu page yang pertama. Kita pergi page yang kedua. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, back to Terima you. kasih kepada Dr. Zaidi dan terima kasih di atas kerjasama anda buka video. Tapi satu lagi, saya nampak kat sini Cik Samsung cakap ambil probiotik ni najis sangat cantik. So persoalan dia untuk probiotik ni perlu tak kalau lepas amalkan kita amalkan juga minum air dengan banyak air kosong. Dr. Zaidi. Betul, betul Cik Rizwan. Jelas setidaknya pengambilan air sehari kita perlulah 2 hingga 3 liter sehari. Kurang daripada itu, dia boleh menyebabkan masalah berkaitan dengan pencernaan kita utamanya dan pelbagai masalah lain berkaitan dengan keseimbangan cairan dalam badan kita. Alright, thank you Dr. Zaidi. Maksudnya sekarang ni sama ada amal ke ataupun tak amal ke produk, minum air yang mencukupi sangat-sangat penting Memang untuk penting. kita punya kegunaan badan seharian lah. Alright, so satu tepukan untuk Dr. Zaidi atas perkongsian pada malam ini yang cukup luar biasa. Semoga ia memberi pencerahan kepada kita semualah pada malam ini. Okey, jadinya hopefully kalau anda dah settle jawab soalan-soalan yang dikongsikan sebentar tadi, ada 5 soalan semuanya. Dan jika ada sebarang cadangan penambahbaikan di masa akan datang, jangan lupa isikan apa tu cadangan anda di dalam soalan yang last kali itu. Okey, dan kalau dah siap boleh tag done di dalam ruangan komen. Jadi sementara anda menjawab, anda boleh juga buka telinga anda sama-sama dengan update yang terkini apa yang saya nak kongsikan sedikit lagi sebelum kita berakhir pada malam ini. So untuk promo bulanan wellness bulan Ogos, iaitu bulan Merdeka di Malaysia ini, dengan pembelian lebih daripada 120 PV sehingga 239.9 PV untuk produk makanan kesihatan dapat percuma satu body scrub yang bernilai RM25.90. Dan jika pembelian melebihi 240 PV sehingga 359.9 PV, so anda akan boleh menebus secara percuma produk DMG dan juga produk noni jus yang bernilai RM193. Dan yang paling best lagi, kalau alam-alam dah sampai 200 PV dan ke atas tu, cuba cukupkan sehingga 360 PV dan ke atas, kerana dalam satu invoice anda boleh menebus secara percuma satu produk CP4000 dan juga satu up soya yang bernilai RM308.40. So jangan lepaskan peluang ini, promosi yang cukup luar biasa hebat. So pastikan anda stock up produk-produk makanan kesihatan anda, termasuklah probiotik yang kita kongsikan sebentar tadi. Dan seterusnya, promo untuk bulan wellness, bulanan wellness untuk bulan Ogos juga, termasuklah dengan Lyophilized Royal Jelly. Beli 2 kotak yang besar 30 sechet, dapat percuma satu Royal Jelly yang 15 sechet punya yang bernilai RM75. Dan bersempena dengan perkongsian tadi juga, sebabnya ianya adalah berkaitan dengan promo pada bulan Ogos berkenaan dengan probiotik. So bulan ni ada promosi yang cukup istimewa. Siapa yang nak start amalkan probiotik, pastikan beli melalui promo package ini, iaitu dengan pembelian 3 kotak probiotik dengan harga RM219, anda akan dapat 1 kotak lagi secara percuma.
yang bernilai RM96. So bayar untuk 3 dapat 4. So simpan banyak-banyak kat rumah, jadikan ia sebagai amalan. Kalau seorang, kalau amalkan satu setiap hari untuk jaga kesihatan ataupun sebagai untuk penjagaan kesihatan saja, so sebulan satu kotak, anda stok up 4 bulan punya stok lah kalau untuk seorang makan. Tapi katalah satu keluarga nak amalkan, mungkin anda boleh dapatkan package promo ini 2-3 set lah, yang mencukupi untuk keluarga anda. Sebab ini bukan promo kali-kali, jarang-jarang kita lakukan, bukan setiap bulan ada. Yang mana untuk promo bulanan ini bermula daripada 28 Julai yang lalu sehingga 31 Ogos sahaja. Masuk 1 September dah tak ada promosi ini. So cepat-cepat dapatkan stok anda sekarang. Dan yang terkini flash promo, flash promo tawaran terhad 10 hari saja bermula daripada hari ini 22 hari bulan Ogos sehingga 31 Ogos nanti. Kita ada satu promosi istimewa untuk produk yang terbaru di CNI, iaitu produk Well3 Tab Zero. So siapa yang suka manis-manis tapi nak elakkan kalori, nak elakkan kesan-kesan yang tidak baik, untuk elak gula spike dalam badan, terutamanya mereka yang mempunyai masalah kencing manis, so pastikan tukar daripada gula putih biasa kepada Tab Zero, yang mana kalau kita tengok dekat sini, satu titis Tab Zero ni dah boleh memberi 600 kali ganda rasa manis gula. Sebab itulah kalau anda amalkan produk Tab Zero ni untuk satu cawan kopi ataupun satu cawan teh, mungkin memadai 1 hingga 2 titik sahaja mengikut cita rasa anda. Kalau nak lebih manis mungkin boleh 2-3 titik, tapi kalau rasa nak manis sedang-sedang, kalau saya sendiri saya suka 1 titik pun dah cukup. Apa yang istimewanya untuk bulan untuk tawaran kilat ini adalah beli 2 botol Tab Zero dengan harga yang cukup istimewa, iaitu cuma RM80 sahaja di Malaysia. Okey, so pastikan anda dapatkan stok ni. So jatuh harga dia cuma RM40 sahaja sebotol. So boleh guna lama untuk satu botol ni. Ianya adalah zero kalori, zero kolesterol. Selamat untuk digunakan. Boleh kawal gula darah dan ianya adalah sebagai alternatif untuk pesakit diabetes. Siapa yang nak turunkan berat badan, ini juga adalah produk yang sangat sesuai. Dan ada masalah gigi gusi, untuk elakkan gula biasa boleh merosakkan dalam mulut kita, so kita amalkanlah Tab Zero. Jangan lepaskan peluang ni sampai 31 Ogos sahaja. So ada 9 hari lagi promo ini untuk anda. Dan sedikit lagi perkongsian adalah berkenaan dengan kempen testimoni. Pihak syarikat CNI masih lagi buat collection untuk testimoni, kerana bagi kami testimoni ini amat-amatlah penting untuk dikongsikan dengan para CBO seperti anda, dan juga especially untuk mereka yang baru join CNI, untuk menunjukkan mereka bukti keberkesanan produk-produk CNI. Jadi untuk kempen testimoni CNI ini, kalau kita tengok sekarang ni, kita utamakan produk video, kita video testimoni. So kalau video testimoni berkenaan mana-mana produk, anda boleh rakam video tersebut bersama dengan produk, dan panjang durasi video tersebut antara 2 hingga 3 minit. Kita tak nak panjang sangat dan kita tak nak pendek sangat. So sedang-sedang saja 2 hingga 3 minit. Okey, so apabila telah disiarkan dan juga diterima oleh pihak syarikat, anda akan mendapat insentif produk sebanyak RM150 harga runcit. Okey, yang kedua, kalau tak ada dalam bentuk video, dalam bentuk testimoni beserta dengan record dokumen. Okey, kalau anda ada testimoni, anda boleh kepilkan gambar peribadi bersama produk, dan juga yang paling penting, kalau ada salinan laporan kesihatan sebelum dan selepas amalkan produk. Yang ni lagi special, kalau dapat dalam bentuk macam ni, kita pihak syarikat akan beri insentif produk sebanyak RM250. Dan istimewa untuk produk MyRas, testimoni MyRas sebelum dan selepas amalkan produk, dari segi kulit muka dan sebagainya, nampak jelas perbezaan dia. Dan jika diterima oleh pihak syarikat, so anda akan mendapat satu MyRas Essence Toner dan juga MyRas Protective Sunscreen. Dan yang terakhir sekali, ianya bukan terbuka untuk pemilik testimoni itu sendiri saja, tetapi jika anda
atau mempunyai downline anda, prospek anda, customer anda di luar sana yang nampak kesan untuk mana-mana testimoni seperti mana yang dia beritahu untuk kategori-kategori sebelum ni. So anda yang menyarankan produk dan juga memantau perkembangan mereka sebelum dan selepas. Bila diterima oleh pihak syarikat, mereka dapat insentif produk 150 ataupun 250 ataupun produk Myras tadi. Anda sebagai pemberi khidmat testimoni akan dapat produk yang bernilai RM100. So jika anda nak nak kongsikan testimoni tersebut, bolehlah hubungi Encik John Chiu ataupun Dr. Zaidi di talian yang tertera di dalam poster ini. Okay, so ini adalah terbuka kepada semua pengguna CBO dan juga pengguna produk CNI. So ini adalah sebagai cakap tanda penghargaan daripada pihak syarikat. Dan duka cita dimaklumkan bahawa kalau ikutkan besok kita ada live TikTok, tetapi disebabkan oleh masalah yang tak dapat dielakkan, so kita terpaksa menundakan program ini ke satu tarikh yang akan diberitahu kelak. So di mana kita akan kongsikan tentang bagaimana untuk make up dan juga apakah kelebihan produk terbaru daripada CNI, iaitu produk Iris. Okay, so nanti kita akan update bila kita dah ada satu tarikh yang baru. Okay, jadinya setakat itu dulu perkongsian kami pada malam ini. Jika ada sebarang salah dan silap, harap dimaafkan sehingga kita bertemu lagi di dalam sesi EBLC produk yang akan datang pada bulan September nanti. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan bye-bye.